A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Tuan Haji Mashhudi bin Khailani, Pengetua SMK Tasik Permai, yang dihormati Puan Salina binti Ibrahim, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Jamilah binti Ishaq, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Nurhayati binti Muhammad, Penolong Kanan Core Kurikulum, Guru Kanan Mata Pelajaran, barisan guru, para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurnianya dan inayahnya. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan nikmat Islam dan iman dalam diri kita. Marilah sama-sama kita menyatakan kesyukuran di atas nikmat yang Allah kekalkan dalam diri kita. Pelajar-pelajar, rakan-rakan guru yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita dapat lagi bersama-sama dengan saya sempena hari ini merupakan hari 1 Muharram bersamaan dengan 1443 Hijriah. Bersyukur kepada Allah SWT, kita dapat lagi bertemu di tahun yang baru setelah kita meninggalkan tahun Hijriah 1442 Hijrah. Hari ini merupakan 1 Muharram dan bulan yang pertama dalam Islam. Bagi mengisi ruang slot ilmu khususnya warga SMK Tasik Permai, saya ingin berkongsi sedikit berkaitan dengan bulan Muharram ini, yang mana bulan ini rancak dengan ceramah berkaitan dengan sambutan Ma'al Hijrah. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, apabila menceritakan bulan Muharram, kita sering terdengar lagu-lagu Ma'al Hijrah. Hijrah itu pengorbanan. 1 Muharram di permulaan. Itu semua adalah nasyid-nasyid ataupun lagu-lagu yang kita bila masuk 1 Muharram, kita dengar bahawa itu adalah bulan yang mana berkaitan dengan hijrah. Sebagai pengenalannya, apabila sebut bulan hijrah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah meninggalkan rumah baginda sallallahu alaihi wasallam ketika 27 Safar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di gua Hira selama 3 hari dan sampai dan selamat tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Maka dengan itu, penghijrahan Nabi berlaku pada bulan Safar. Jadi apakah kaitan dengan Muharram? Maknanya pada bulan Muharram ini adalah merupakan yang mana bulan yang pertama dalam hijriah kita, iaitu bulan Muharram. Pelajar-pelajar, rakan-rakan guru yang dirahmati sekalian, tajuk yang saya nak sampaikan pada hari ini bukanlah nak cerita tentang hijrah
perpindahan Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah. Tapi saya nak bawa satu isi yang baru, perbincangan yang baru, iaitu berkaitan dengan bulan Muharram itu sendiri. Yang mana dalam Al-Quran ada menyatakan tentang bulan-bulan tersebut. Jadi inilah sedikit kelainan penyampaian ceramah saya atau perkongsian saya pada video kali ini bagi mengisi slot aktiviti khususnya khas untuk anak-anak permai, iaitu bersempena dengan 1 Muharram pada hari ini. Jadi apa yang saya nak sampaikan pada hari ini ialah bulan Muharram dari sudut Al-Quran. Jadi disebut dalam bulan Muharram ini, kita akan tahu bahawa dalam Al-Quran ada menyebut tentang bulan-bulan tersebut. Cuma di dalam Al-Quran tidak dinyatakan nama-nama bulan haram ataupun nama-nama bulan yang seperti mana yang ada sedia hari ini. Kerana cetusan bulan-bulan Islam ini bermula zaman era Umar Al-Khattab. Jadi apa yang saya nak kongsikan pada hari ini ialah berkaitan dengan kelebihan ataupun perkara-perkara yang dilarang pada bulan Muharram. Sebelum kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita merujuk sumber dan dalil nas daripada Al-Quran yang menjelaskan tentang bulan-bulan yang dihormati. Antara dalil yang saya akan gunakan pada perkongsian pada hari ini ialah rakan-rakan pelajar-pelajar boleh merujuk muka surat 192 ayat 36 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bulan-bulan yang dihormati, bermaksud ayat 36 ini, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Mengikut ketetapan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahawasanya Allah berserta orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran jelas menunjukkan bahawa bukti yang menunjukkan Al-Quran menjelaskan kepada kita terdapat dalam setahun itu ada 12 bulan. Ini jelas bahawa inilah dalil kita. Maknanya tidak ada dakwa-dakwi lagi dah. Jelas Allah sebut dalam Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra, yang merujuk kepada bulan itu ada 12. Dan disebut lagi dalam bulan tersebut arba'atun hurum. Apa maksudnya? Terdapat 4 bulan yang haram. Apakah bulan-bulan yang haram itu? Bulan-bulan yang haram itu ialah
Yang pertama, bulan Zulqa'dah. Yang kedua, bulan Zulhijjah. Dan bulan yang ketiga ialah bulan Muharram. Dan berselang daripada bulan tersebut adalah bulan Rajab. Jadi kalau kita lihat antara 3 bulan ini, bulan yang seiring berturut-turut. Kerana 2 bulan tersebut, Zulqa'dah dan Zulhijjah, merupakan bulan yang mana mereka, umat Islam, akan menunaikan haji ketika itu. Dan selepas habis pada bulan haji, memasuki pula bulan Muharram. Bila disebut bulan Muharram ini, 4 bulan-bulan haram ini, sejak bilakah bulan-bulan haram ini dinyatakan? Ramai yang bertanya, sejak Nabi Muhammad lah Ustaz. Kerana dalam Quran menyebut memang 4 bulan itu diharamkan dalam Al-Quran. Namun menurut ulama tafsir mengatakan bahawa bulan-bulan haram itu telah diwartakan pada Nabi ketika Nabi Ibrahim lagi. Maknanya orang Arab telah terbiasa dengan bulan-bulan haram itu. Maknanya zaman jahiliah pun dah maklum dah. Tetapi berlaku juga pelanggaran bulan-bulan haram ini. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan bulan-bulan haram ini? Dalam Al-Quran menjelaskan pada kita bahawa terdapat 2 perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang mukmin. Yang pertama, dilarang berperang. Yang kedua, dilarang berburu. Jadi, perbuatan berperang dan memburu ini adalah salah satu perintah yang mana dilarang pada bulan tersebut. Ini bermakna semua orang Islam hendaklah berpantang larang ketika berada di bulan tersebut. Namun, pada hakikatnya, ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui tentang pantang larang tersebut. Kita lihat lagi di dalam Al-Quran. Bukti yang kedua. Jadi bukti yang pertama bahawa bulan tersebut terdapat di dalam Al-Quran. Bukti yang kedua ialah apa yang saya nak sampaikan di sini. Bulan ini kalau kita lihat ada sesuatu yang tak nampak hikmahnya yang Allah berikan kepada kita. Jika kita lihat bulan Zulhijjah adalah bulan yang terakhir dalam tahun 1432 Hijrah. Manakala 1 Muharram pada hari ini merupakan bulan yang pertama dalam tahun yang baru. Jadi mengapakah bulan-bulan ini berturut-turut? Dan sudah tentu ada hikmah dia. Yang pertama, Allah hendak menghendaki semua orang Islam apabila berada di hujung tahun ataupun berada di akhir-akhir ini, inilah masanya kita beristiqamah untuk memperbaiki diri kita. Dan di awalnya pula 1 Muharram, bermulanya tahun baru, kita hendaklah bermula sesuatu yang baik. Kerana dalam firman Allah yang seterusnya, Allah menyebut fala tazlimu fihinna anfusakum, yang bermaksud janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan 4 itu. Dalam ayat ini menjelaskan pada kita bahawa bukti yang ketiga di sini ialah Allah menyarankan kepada kita bahawa jangan melakukan kezaliman, termasuk kepada orang lain dan termasuk dalam diri kita. Tetapi pokok asal ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa bulan Muharram itu Allah sarankan jangan berperang dan jangan berburu. Namun menurut Qatadah yang mentafsirkan ayat ini juga mengatakan bulan tersebut
adalah bulan janganlah kamu menzalimi diri kamu. Apa maksudnya? Iaitu yang pertama, jangan melakukan maksiat. Jangan melakukan penindasan, pergaduhan. Jangan melakukan perkara-perkara yang membawa kepada api neraka. Kerana di dalam Al-Quran ini telah menjelaskan, menurut Qatadah mengatakan bahawa seseorang yang melakukan perkara-perkara kemungkaran di dalam bulan-bulan haram ini akan dilipat gandakan perbuatan tersebut. Bayangkanlah, seseorang itu telah mengumpat dalam bulan tersebut, melakukan kezaliman lah terhadap diri dia ataupun terhadap orang lain, dilipat gandakan perbuatan yang buruk yang telah dilakukan. Biasanya kita dengar orang yang melakukan kebaikan dilipat gandakan, tetapi jarang kita dengar bulan tersebut bila dilakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran seperti yang saya nyatakan tadi, turut dilipat gandakan dosanya. Bahkan bagi mereka yang melakukan kebaikan, sudah tentulah Allah melipat gandakan lagi pahalanya, kerana bulan tersebut bulan yang haram, tetapi dilakukan, ditambah dengan perkara-perkara kebaikan. Pelajar-pelajar yang dikasihi Allah sekalian, jadi pada hari ini, perkongsian yang sedikit hari ini, kita dapat tahu bahawa itulah yang Allah nak sampaikan kepada kita berkaitan dengan bulan Muharram. Di samping peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas bulan Muharram, iaitu berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajar-pelajar yang dikasihi Allah sekalian, kerana dalam sebuah hadis menyebut bulan Muharram ini bulan yang istimewa di sisi Allah. Dalam hadis riwayat Muslim mengatakan Syahrullahil Muharram, bulan Allah itu adalah bulan Muharram. Kerana inilah masanya Allah nak melihat di kalangan manusia itu menjaga pantang larang dirinya daripada melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi apakah kesimpulan yang boleh kita ambil daripada berkaitan dengan bulan Muharram ni? Maka ada dua perkara yang perlu kita lakukan. Yang pertama, buat apa yang disuruh oleh Allah dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kerana Allah katakan dan Allah tangguhkan pada ayat yang ke-36 yang saya bacakan tadi, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahawasanya Allah beserta orang yang bertakwa. Pada ayat ini, potongan ini, Allah simpulkan keseluruhan daripada bulan-bulan Muharram tadi itu, maka Allah bersama dengan orang bertakwa. Dan kalau kita lihat, Allah tak sebut dalam Quran, biasa mereka yang khatam Quran, Allah tak sebut innallaha ma'al musallin. Tetapi banyak dalam Quran sebut innallaha ma'al muttaqin, iaitu Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Bila dia solat, puasa, menunaikan haji, itulah yang dimaksudkan dengan orang yang bertakwa. Dan dia juga telah menginfakkan hartanya walaupun dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan dia susah. Jadi pada bulan-bulan ini, maka dengan itu disarankanlah kepada kita, anak-anak murid, rakan-rakan sekalian, berpantang laranglah pada bulan-bulan ini, iaitu dengan mengelakkan melakukan perkara-perkara kemungkaran, kerana kesannya menurut Qatadah tadi, keburukan yang dilakukan dilipat gandakan menjadi sesuatu dosa yang lebih besar. Jadi apa yang perlu kita lakukan pada bulan ini? Banyakkan ibadah, jauhi keburukan, jauhi kemaksiatan, dan banyakkan melakukan kebaikan. Jadi
sebagai kesimpulan dan rumusannya pada hari ini, apa yang kita dapat daripada bulan Muharram ini, terdapat beberapa peristiwa dan amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Kerana peristiwa-peristiwa yang besar berlaku pada bulan Muharram ini, termasuklah apabila Nabi berpuasa hari Ashura itu. Pada 10 Muharram itu, Nabi berpuasa hari Ashura itu adalah untuk memperingati balik pengorbanan yang telah berlaku pada Nabi-Nabi terdahulu. Antaranya kalau kita lihat pada bulan Muharram ini juga, Nabi berpuasa untuk memperingati Nabi Adam AS yang telah dikeluarkan daripada syurga. Begitu juga dengan Nabi Yunus AS yang telah ditelan ikan Nun. Begitu juga pengorbanan Nabi Musa AS yang telah diserang, yang telah diancam oleh Fir'aun. Dan dalam peristiwa itu juga Taurat diturunkan pada bulan Muharram. Jadi ada orang tanya, kenapa bulan Muharram diturunkan? Saya dah katakan tadi, bulan haram-haram ini sebenarnya telah ada wujud ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, suatu ketika dahulu. Jadi begitulah sedikit perkongsian berkaitan dengan bulan Muharram ini yang boleh kita jadikan tatapan dan panduan kepada kita untuk sentiasa menjaga peradaban kita dan menghiaskan akhlak-akhlak muhni ketika kita berada dalam bulan ini. Jadi pelajar-pelajar semua, tahan marah, banyakkan bersabar, banyakkan beristighfar, insya-Allah Allah bersama kamu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih daripada Ustaz Hakim, Ustaz kamu semua. Wallahu ta'ala alam.